Okey, seperti mana kami janjikan tadi, bagaimana sebenarnya sebuah universiti boleh menjadi satu pusat pembangkit pembangunan komuniti khususnya dalam membela nasib orang-orang yang kurang upaya ini. Di hari ini kita bersama dengan tetamu di studio datang jauh dari Johor, Dr. Jannah Munirah Muhammad Noor, Pensyarakanan Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM Segamat Johor. Assalamualaikum. Apa khabar, Doktor? Terima kasih, Syafiqah, Munawar. Ya. Juga berpakaian berwarna biru hari ini. Jadi komunikasi lancar. InsyaAllah. Ramai pakaian berwarna biru hari ini. Okey, kita nak berbalik dengan topik kita. Universiti sebagai pusat pembangkit pembangunan komuniti. Mungkin boleh cerita sedikit bagaimana awalnya, inspirasinya untuk melahirkan satu program yang memberi impak kepada komuniti. Okey. Pertama sekali saya kenalkan diri dululah. Ya. Okey, nama saya Dr. Jannah Munirah binti Muhammad Noor yang merupakan pensyarakanan Fakulti Pengurusan Perniagaan dan juga penyelaras Pusat Inkubator Keusahawanan Sepadan Sauna UiTM Cawangan Johor. Okey. Jadi kita katakan universiti ini sebagai pusat pemangkin kepada komuniti, pembangunan komuniti, saya rasa sesuai dengan misi UiTM lah. Globally renowned, locally rooted. Di mana kita sangat mementingkan keberadaan kita bersama masyarakat. Betul. Okay, kita nak kewujudan kita sebagai sebuah universiti dan kewujudan kita sebagai tenaga pendidik dapat memberi manfaat kepada masyarakat sekeliling. Jadi projek komuniti ini juga diangkat sebagai salah satu misi selain daripada tugas kami sebagai pensyarah kena mengajar, kena membuat penyelidikan. Dalam masa yang sama kami juga harus memberi sumbangan kepada masyarakat. So itu yang paling penting sekali. Jadi projek yang kami bawakan untuk membangun komuniti di Segamat sebab kami berada di UiTM Segamat Johor. Okay, kami bawa projek kosmetologi, spa dalam universiti. Okey. Jadi di mana kami memang dah ada pusat inkubator keusahawanan di dalam kampus. Sekarang ini kami nak pancangkan untuk kepada komuniti orang kurang upaya. Jadi ini satu plan yang sangat menarik, khususnya untuk membantu komuniti OKU ini. Tapi untuk merealisasikannya itu, bagaimana, Doktor? Okey, pertama kali perkara ini ataupun projek ini bermula daripada hobi kami. Hobi? Yelah, wanita mesti nak cantik. Seronoknya ada spa dalam kampus. Asalnya begitu, saya dah berapa pasukan pendidik saya lah. Jadi kemudian kita tubuhkan, mendapat sokongan daripada geran-geran ataupun geran penyelidikan. Kita bermula dengan mobile spa. Okey. Kemudian saya patut kreditkan kepada pengurusan tertinggi UiTM Johor lah. Saya punya rektor Profesor Badia Dr. Saona Zainul, di mana dia merealisasikan projek kami untuk membina sebuah inkubator keusahawanan. Di mana kami memberi latihan keusahawanan kepada pelajar yang terdiri daripada pelbagai kos dan bidang. Dia ada diploma, ada ijazah, tapi dalam masa yang sama mempunyai sijil kemahiran untuk sebagai value added entrepreneurship, keusahawanan. Dan daripada situlah kita dah ada dan kemudian kita beri kepada komuniti. Di mana komuniti waktu itu kita pergi dengan projek pertanian. Pertanian. Pertanian dulu. Tetapi kita melihat kengkangan berlaku kerana kos pertanian semakin meningkat. Sampailah satu hari saya lihat ada penyelia petugas kat situ melakukan rawatan refleksiologi kepada anak-anak autism. Jadi saya macam, okey. So kita dapat membongkarkan satu rahsia, sesungguhnya orang kurang upaya ini mempunyai motor skill yang sangat bagus. Jadi dengan itu kita mendapat sokongan dan kerjasama yang erat daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Segamat. Okey, daripada projek kami bermula tahun 2018. 2018 dengan satu saja pusat pertubuhan kebajikan dalam komuniti di Taman Yayasan. Okey. So, cukup menarik. Ialah perjalanan daripada 2018 hingga 2024. Saya tertarik mendengar apa yang telah disampaikan ialah bagaimana inisiatif daripada pihak universiti sendiri bukan saja untuk kita menjadikan universiti ini sebagai tempat untuk kita belajar. Kita tidak mahu universiti ini bergerak secara terasing, tapi kita mahu universiti ini bergerak untuk memberi impak kepada masyarakat. Jadi memperkasakan golongan orang kurang upaya dalam bidang ini. Jadi bagaimana pengalaman bersama dengan mereka, keterlibatan mereka bersama dengan komuniti? Keterlibatan ataupun kita kata bagaimana perkara boleh sustain daripada 2018 kelestarian itu sangat penting. Kita tak nak
bila kita buat projek itu, tiba-tiba terhenti di tengah jalan. Betul. Kita tak nak komuniti kita tu tidak rasa kehadiran kita. Jadi apa yang paling penting adalah kita nak memastikan bahawa kelestarian itu sentiasa berjalan. Jadi kami mendapat sokongan daripada Kementerian Pengajian Tinggi untuk geran University Social Community yang dibawa oleh pelajar saya. Okey. Pelajar UiTM. Dalam yang masa yang sama juga kita diberi mandat dan pemegang amanah kepada geran Kementerian Keuangan Malaysia untuk menyampaikan hasrat UniAid Madani kepada komuniti ini dengan memberi latihan-latihan ini profesional. Okey, kalau boleh saya izinkan saya kat sini bagi tahu bahawa sustainability kita berfasa. Fasa-fasa. Banyak fasa. Okey. Fasa yang pertama adalah fasa praktikal. Kita bagi latihan praktikal, kita bagikan dia amali. Fasa yang kedua adalah fasa pengiktirafan. Kita nak komuniti kita ini diiktiraf secara profesional. Betul. Kita mahu komuniti kita ini memberi khidmat pelanggan dan kepuasan yang memenuhi spesifikasi kepada pelanggan kita. Ya. Jadi pengiktirafan itu sangat penting. Jadi kita bekerjasama dengan Jabatan Pembangunan Kemahiran Malaysia untuk mengeluarkan sijil kemahiran Malaysia. Dan fasa yang ketiga adalah fasa yang paling bercabar, di mana dengan amali dan juga kita kata profesional yang dia ada, mereka harus menjana pendapatan. So 3 bulan bersama kita akan memantau penjandaan pendapatan mereka. Dalam masa yang sama, pemindahan ilmu masih lagi berlaku. Kita ajar mereka cara buat TikTok. Kita buat pendigitalan pemasaran. Okay, dalam masa yang sama kita bagi mereka pengurusan operasi, inventory, dan paling penting lagi kita mengiktiraf mereka untuk memastikan mereka dapat pelanggan yang sentiasa. Dan fasa yang keempat, akhir sekali, fasa mereka berdiri di kaki sendiri. Di mana fasa itu adalah fasa yang kita nak mereka membuka spa mereka di tempat pertubuhan kebajikan dalam komuniti. Itu fasa yang terakhir. Itu yang penting sebenarnya, khususnya untuk komuniti OKU ini. Bukan sekadar kita nak berikan pancing dan umpan semata-mata, tapi kita kena ajar juga macam mana nak siang ikan tu, macam mana nak bakar, macam mana nak makan, supaya ada proses kesinambungannya agar macam mana doktor kata dia tidak berhenti di tengah jalan. Setakat ini sudah berapa ramai sebenarnya usahawan-usahawan yang dilahirkan dalam projek ini? Alhamdulillah. Macam saya katakan tadi kan, kita start dengan 20 pelatih. 20 pelatih. Tahun 2018 di PDK Taman Yayasan. Okey. Sehingga kini kita sudah ada 6 pertubuhan kebajikan di sekitar Segamat yang membuka spa mereka sendiri. So dengan adanya 6 pertubuhan kebajikan ini, kita dah melatih hampir 100 pelatih orang kurang upaya di sekitar Segamat. Kita ada di Taman Yayasan, kita ada PDK Bukit Siput, kita ada PDK Caah, kita ada PDK Felda, Kemelah dan Felda Redong. Dan akhir sekali Bandar Segamat. Apa perkhidmatan yang disediakan tu? Okey, soalan yang sangat menarik. Pastinya kita mesti tahu apa rawatan yang diberikan. Okey, pertama kita ada facial treatment lah. Kita ada rawatan resdung. Dalam masa yang sama juga kita ada urutan menggunakan mesin bioelectric system oleh komuniti klien orang kurang upaya. Dalam masa yang sama juga kita menawarkan body massage menggunakan peralatan-peralatan inovasi yang khas direka untuk mereka. Pasukan penyelidik saya, saya ada pasukan penyelidik daripada pensyarah dan juga pasukan penyelidik daripada pelajar. Jadi tugas kami ini sebagai pensyarah adalah mencari dan menginovasi produk-produk yang sesuai dengan tahap capability mereka. Jadi kita mereka satu khas urutan ini menggunakan alatan yang kita panggil Aponia Massage. Menggunakan unik alatan. Aponia Massage ini dia punya tekanan jauh lebih bagus, 60 kali ganda lebih baik daripada tekanan tangan biasa. Itu yang menariknya di spa mereka lah. Yang kedua adalah guasa. Guasa itu adalah perubatan Cina tradisional. Kemudian kita ulah inovasikan untuk orang kurang upaya supaya mereka ada tahap capability di mana bila kita dah lama dengan mereka, mereka ada satu tahap yang mereka cepat penat dan cepat boring. Jadi alatan-alatan yang kami bina untuk kegunaan mereka dalam urutan kosmetologi ini dia seperti permainan. Jadi mereka menggunakan tahap capability motor skill yang sangat bagus. Jadi
apa kata maklum balas daripada pelanggan-pelanggan kami yang telah mendapatkan perkhidmatan mereka baru-baru ni kan, kita bawa adik-adik dalam pendidikan khas Sekolah Menengah Paduka Tuan masuk ke dalam kampus UiTM dan membuat apunia masaj dan juga guasa. Maklum balas yang kami terima sangat memberangsangkan. Di sini kita boleh lihat bagaimana sebenarnya kolaborasi di antara ahli akademik, TVET dan juga teknologi itu dapat memberi banyak manfaat kepada komuniti, khususnya orang-orang kurang upaya di kawasan Segamat Johor ini. Jadi itulah mungkin boleh berikan sokongan kepada mereka. Nanti untuk dapatkan maklumat lanjut bolehlah mungkin pergi ke media sosial UiTM sendiri. Ya, kita boleh terus ke UiTM, Pusat Inkubator Keusahawanan Sepada Sauna. Dan kita nak wawarkan kepada masyarakat di sekitar Segamat untuk datang ke spa mereka dan jangan ragu-ragu. Kerana apa? Mereka telah diiktiraf secara profesional, mendapat pengiktirafan, diberi latihan dan peralatan-peralatan yang disediakan untuk mereka menepati tahap kepuasan pelanggan. Yang penting mereka tu dah ada dipersijilkan, dah ditauliahkan juga mereka OKU ini, walaupun mungkin bukan sijil yang penuh, walaupun ada CU tertentu saja, tapi cukup dan juga melayakkan mereka untuk menawarkan khidmatan kepada anda. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Jana Munirah Muhammad Noor, Pensyarah Kanan Fakulti Pengusahaan Perniagaan UiTM Segamat Johor, kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Terima kasih Doktor. Terima kasih Doktor kerana memberi inspirasi dan juga memberi manfaat kepada masyarakat, khususnya kepada golongan yang memerlukan, golongan orang kurang upaya di sekitar Segamat. Terima kasih. Dan pasti sekarang ini Syafiqah, untuk kita ingin membawa penonton semua untuk kita meninjau keadaan cuaca di seluruh negara sepanjang hari ini. Terus saja bersama dengan rakan pelapor kita di Met Malaysia. Silakan.